Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Nabilah binti Rashidin. Nombor metrik D2018-20855585. Tujuan saya merakam video ini adalah untuk melengkapkan tugasan pentaksiran akhir di bawah subjek falsafah ilmu yang dibimbing oleh Dr. Sakinah binti Saleh. Tajuk yang saya pilih pada hari ini adalah perbandingan epistemologi antara modernisme dan pasca modernisme. Baiklah, saya akan terangkan tentang apa itu epistemologi. Epistemologi ini berasal daripada bahasa Inggeris iaitu epistemology yang berasal daripada dua perkataan Greek iaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud kajian, ilmu, sains, teori dan juga perbincangan. Maksudnya, epistemologi ini adalah satu cabang utama falsafah yang membincangkan tentang hakikat, makna, kandungan dan juga proses ilmu itu sendiri. Jadi, secara ringkasnya, epistemologi ini adalah kajian tentang ilmu pengetahuan. Kemunculan awal modernisme dapat dikesan pada abad ke-17. Mereka mempunyai beberapa sikap dan pandangan tentang kewujudan Tuhan. Antara pendapat mereka adalah Tuhan ataupun realiti hakiki itu tidak wujud. Pada ketika itu, walaupun ada orang yang beragama, mereka juga merasa ragu dengan kewujudan Tuhan mereka. Dan mereka juga menyatakan bahawa alam semesta ini dicipta secara semula jadi, bukan dan tidak ada kaitan pun dengan kewujudan Tuhan. Mereka menyatakan akal rasional dan panca indera manusia itu sendiri sudah cukup untuk memahami tentang alam semesta. Disebabkan sikap angkuh mereka ini, mereka merasakan mereka tidak perlu bergantung pada kuasa yang lebih tinggi dalam mengenali dan memahami serta membuat kajian tentang alam semesta. Sikap mereka inilah yang telah mencipta satu fenomena budaya hidup yang dikenali sebagai moderniti. Dan ketika itu, perkataan moden ini perkataan moden ini adalah satu perkara yang sinonim dengan sains kerana ia menunjukkan keangkuhan manusia dengan kejayaan dunia sains yang telah mereka capai pada ketika itu, menyebabkan mereka lupa dan leka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penemuan-penemuan yang mereka berjaya itu telah memberi kuasa kepada Barat untuk mengubah dunia mengikut selera sains yang tersimpan jauh dari kawalan agama. Bentuk sains seperti ini telah ternyata mengubah menjana minda golongan modernisme. Kerana ketaksuban mereka dalam penemuan-penemuan sains, mereka mencari kepuasan diri tanpa memikirkan kesan terhadap makhluk-makhluk lain. Kesannya, nilai-nilai terhadap manusia diketepikan dan ketaksuban kepada sains itu didahulukan. Dari sikap sebegini yang menjadikan manusia sebagai medan ujian seperti senjata-senjata iaitu bom, nuklear, biologi dan sebagainya. Jelaslah di sini dapat kita lihat bahawa sebenarnya modernisme ini seolah-olah satu pemberontakan radikal yang melawan kewujudan Tuhan dan agama. Kemunculan modernisme ini juga telah diiringi oleh beberapa kemunculan pemikiran lain seperti komunisme, sosialisme, kapitalisme, pragmatisme dan lain-lain. Jadi secara ringkasnya, pemikiran modernisme ini secara jelas dapat kita lihat bahawa mereka menolak agama dan juga akhirat. Tujuan utama aliran ini adalah untuk mengejar kesenangan duniawi, pengabaian moral dan juga tanggungjawab daripada manusia kepada penciptanya. Pemikiran pasca moden ini adalah satu fenomena baru yang berlaku pada 3 atau 4 dekad kebelakangan ini di Barat. Namun, ianya tidak mempengaruhi ataupun tidak melibatkan keseluruhan orang Barat untuk menganuti bentuk fahaman ini. Kemunculan pasca modernisme ini bertanggungjawab untuk membentuk satu budaya yang dinamakan sebagai pasca moderniti. Kenapa tertubuhnya pasca modernisme ini? Ianya adalah kerana disebabkan ketidakpuasan hati terhadap modernisme yang kononnya diagungkan sebagai pembebas manusia, tetapi ianya ternyata gagal. Kedatangan pasca modernisme dalam masyarakat dunia seolah-olah disambut dan diterima oleh masyarakat secara sukarela. Asas yang mencorakkan budaya pasca modernisme ini ialah menimbulkan keraguan terhadap kebenaran. Tetapi keraguan yang diwujudkan itu telah menimbulkan kebencian sehingga menyebabkan perdebatan. Pasca modernisme telah menunjukkan dua hal yang berbeza,
Yang pertama, ia dipandang sebagai keadaan sejarah selepas zaman moden. Modernisasi dilihat telah berada pada garisan penghujung dan digantikan dengan zaman ataupun era baru. Yang kedua, mereka dipandang sebagai gerakan intelektual yang cuba menggugat pemikiran sebelumnya yang berkembang dalam pemikiran modernisme. Oleh itu, pasca moden dilihat sebagai satu pemberontakan terhadap keangkuhan yang mutlak. Kerana itu, objektif pasca modernisme adalah untuk membuang jauh nilai-nilai moden dan menggantikan dengan nilai mereka sendiri. Jelas keazaman mereka untuk mengatasi segala halangan demi mencapai matlamat mereka. Pada zaman modernisme, penafian kewujudan Tuhan itu kurang jelas. Sebenarnya, mereka lebih menekankan tentang peranan Tuhan. Namun, berbeza dengan pasca modernisme, bukan sahaja mempertikaikan kewujudan Tuhan, malah peranan Tuhan juga mereka pertikaikan. Oleh itu, golongan ini sebenarnya lebih gemar menggunakan istilah tiada Tuhan. Pasca modernisme berlandaskan sekularisme, malah ianya digelar sebagai wajah baru sekularisme, manakala modernisme pula berlandaskan rasional akal fikiran yang mutlak. Selain itu, modernisasi juga adalah satu bentuk pemikiran dan budaya barat yang angkuh dengan rasionalitinya. Mereka begitu taksub dengan kemajuan. Secara pribadinya, walau bagaimanapun kehidupan kita, sama ada kita berjaya, kita kaya atau kita mempunyai kuasa sekalipun, kita tidak boleh memisahkan agama dengan kehidupan. Kerana dengan hidup beragama inilah yang membantu kita mengawal diri supaya tidak bertindak di luar kawalan. Selain itu, dengan hidup beragama juga dapat menjadikan hidup kita lebih diberkati. Sekian sahaja perkongsian daripada saya. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada saya dan anda yang menonton. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.